Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Cikgu. Okey. Kita boleh mula Boleh. Boleh. Okey, Cun. Okey, jom kita mula. Kita sambung soalan yang kita berhenti hari tu. Modul semua dah ada? Ada. Ada. Alright. So kalau kita lihat soalan D ni, dia mention ada 11 orang yang akan dipilih lah, kan? Daripada 6 guru. Okay. So total dia semua 11 orang. Okay, kita perlu pilih daripada 6 guru, 4 ibu bapa dan 9 pelajar. So dia nak pilih hanya 11 orang. Okey, untuk menghadiri satu seminar, cari bilangan cara pemilihan mereka jika kumpulan itu mengandungi 2 guru. Okey. So, daripada 11 ni, macam-macam mana pun mesti ada 2 orang guru. Okey, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. So, guru kita ada berapa? Guru kita ada 6. Betul? So, untuk calculation kita yang pertama, okey, kejap Okey. Calculation kita yang pertama untuk guru kita ada 6 dan kita nak 2, 6C2. Okey. So kita tengok kat bawah ni baru ada 2 orang. Dia nak total berapa? 11. So berapa lagi balance yang perlu kita cukupkan person yang perlu kita pilih untuk pergi seminar? Berapa lagi lebih? 9. 9. Okey. 9 ni kita nak ambil daripada kalangan mana? 9 ni. Guru dah settle. Betul tak? Guru settle. Check. So, kita ada balance apa? Ibu bapa 4 orang dan pelajar 9 orang. So, dia meletakkan syarat tak untuk pilihan seterusnya? Ada tak dia Tak. letakkan? Okey. Bila tak, makna kita boleh tambah kat sini. 4 tambah 9. So total kita ada 13 orang. So kat sini kita boleh letak 13. So untuk 13 ini adalah nilai bagi siapa? Ibu bapa dan juga pelajar. Sebab untuk ibu bapa dan pelajar ni dia tak letak syarat. Yang dia letak syaratnya hanyalah dia perlukan 2 guru. Okey, boleh? Faham? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. So berapa you dapat? 10,725. Okey, 10,725. Good, betul. So pastikan inilah jawapan awak, okey? Okey, seterusnya kalau kita baca nombor 2. Okey, nombor 2 dia mention ada 2 syarat. Okey, syarat dia adalah yang pertama mesti ada 3 guru. Syarat yang kedua mesti ada 3 ibu bapa. So tetap juga macam-macam mana pun dia nak 11 orang. Okey, so kita buat apa yang pertama? Kita letak dulu untuk guru. Setuju tak? Setuju tak? Okey. Tujuh. Okey, guru kita ada berapa? 6. Kita nak 3. Darab. Okey, lepas guru siapa? Okey, dia kata ibu bapa. Okey, ibu bapa pula dia nak 3. Tapi daripada berapa? Oh, ada 4 bilangan. So 4C3. Okey. Cukup ke belum? Ahli yang perlu dia pilih. Dia kena pilih berapa? 11. 11. Okey, kalau kita nak tahu cukup ke tak, kita check. 3 kat bawah. 3 tambah 3, 6. So 6 balance lagi berapa? 5. 5. So 5 ni kita akan ambil daripada siapa 5 ni? Daripada? Pelajar. Yes, daripada pelajar.
So pelajar maknanya C5 kat bawah. So pelajar ada berapa? 9. So awak macam-macam mana pun awak kena kontrol kat bawah. 3 tambah 3 tambah 5. Dapat tak 11 kat sini? Ha ni, nilai asal ni yang dia minta ni. Mesti dapat balik 11 ni. Ha. Faham? Tu cara dia. Boleh ke tak? Boleh. So, sama dengan you dapat berapa? 1. 10,080. Okey, 080. Betul. 10,080. Okey, inilah gabungan. Okey, sebab tu nama dia, kenapa kita panggil gabungan? Kita panggil gabungan sebab apa? Kita tidak mengambil kira susunan. Kita hanya memilih. Dia lebih kepada kita memilih. Awak kena pilih orang. So pilih pula, dia meletakkan syarat. Syarat macam mana dia letak? Macam tadilah. Awak tengok tadi kan? Boleh tak ni? Boleh tak? Boleh. Boleh. So boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Okey. So kalau boleh, jom kita sambung. Okey, soalan E. Terdapat 12 lelaki. Cikgu rasa macam kekok pula Google Meet. Okey. Lama yang amat kot tak pakai Google Meet kan? Ke before ni you all ada? Ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada kan? Rasa macam lama sangat. Okay, jom kita tengok soalan seterusnya. You all cakap lah. Kalau tak, cikgu cakap seorang-seorang. Okay. Terdapat 12 lelaki. Okay. Ni maknanya bilangan N lah ni. Okay. Sampel. Dan 8 perempuan dalam satu kelas. Okay. 4 orang di antaranya akan dipilih. So dia nak pilih berapa je? R kita berapa? 4. 4. So ya, betul. So yang ni adalah nilai N. So ini awak punya R. Sebab awak tahu ini adalah gabungan NCR. Okey, macam mana kita nak detect dia gabungan? Cikgu, kalau dalam exam kan dia tak adalah cakap oh ni gabungan. Ni pilihan tu awak kena tahu. Sebab 4 orang dipilih untuk menyertai. So awak you kena choose. Dia akan banyak guna perkataan pilih. So bila pilih, maknanya awak tahu dia adalah NCR. Okay? So untuk menyertai apa ni? Latihan khidmat negara. So cari bilangan cara pemilihan yang dapat dibuat jika dia nak 3 perempuan. Macam-macam mana pun daripada 4 orang yang dia minta awak pilih ni, mesti 3 orangnya adalah perempuan. So kita akan buat apa calculation kita yang pertama? 8C3. Bagus. 8C3. Bagus. Okay, cukup tak ahli kumpulan yang kita perlu pilih? Dah cukup belum? Belum. Belum. Tak cukup berapa lagi? Orang. Seorang. So seorang tu kita nak ambil kat mana? Lelaki. Laki. So 12 sisa 1. So maknanya ini adalah untuk perempuan. Ini adalah untuk lelaki. So maka jawapan anda adalah 672. 672. Yes, good. 672. Betul. Okay. Boleh? Boleh? Okay. Ini jika dia beri nilai tepat. So awak tengok dia bagi nilai tepat kepada anda. Okay. Kalau awak tengok soalan di bawah nombor 2 Roman ni, bahaya sedikit. Kenapa cikgu kata bahaya? Sebab dia mula menggunakan perkataan sekurang-kurangnya. Okay. Bila dia sebut sekurang-kurangnya, maknanya apa tu? Lebih besar daripada 3. Sebab dia kata sekurang-kurangnya 3 perempuan dipilih. So lebih besar daripada 3. So bermaksud boleh 3, boleh 4. Boleh 5 tak? Tak. Kenapa tak boleh 5? Boleh.
Boleh? Boleh ke? Boleh 6? Boleh 7? Boleh? Boleh? Perempuan ada boleh. Perempuan ada 8. Okey. So, boleh ke kita nak pilih 3? Ke cikgu nak berhenti sampai 4 je? Ataupun cikgu boleh kata 5, 6, 7? Berhenti sampai 4. Okey, kenapa kena berhenti sampai 4? Sebab dia nak pilih 4 orang je. Ya, betul. Sebab dia dah mention dengan jelas, dia hanya perlukan 4 orang sahaja. Walaupun sampel perempuan kita ada 8, kita mungkin boleh pilih sampai ke orang ke-8, tapi sayangnya tim itu hanyalah nak menghantar 4 orang sahaja. So, kita kena cut off dekat 4. Faham? Boleh? Faham. Okey, tu yang pertama. So, yang pertama cikgu nak awak faham kenapa kena cut off 4. Okey. Yang kedua, sekarang ni macam mana cikgu nak tulis ke jalan kerjanya pula? Sebab selama ni tak ada pun soalan sekurang-kurangnya. Biasanya dia akan bagi nilai tepat. Betul tak? Dia nak 2, nak 3, nak 4. Tapi sekarang dia bagi you nilai ada 1 inequalities ketaksamaan sekurang-kurangnya. Okey, tengok betul-betul cara penulisan jika soalan tu sebut tentang sekurang-kurangnya. Okey. So, sekurang-kurangnya ni disyaratkan kepada perempuan. So, awak tahu awak boleh buat sama ada 3 atau 4. So, you ada 2 option. 2 option pilihan untuk peristiwa awak. Okey. So, bermaksud kita katakan sekarang kita memilih 3. 3 orang perempuan. So, jawapan kita adalah 8C3. Betul tak? Darab 12 sisa 1. Setuju tak? Setuju tak? Setuju. Okey. Ini adalah pilihan jawapan pertama. Okey. Ni jika saya memilih perempuan adalah sama dengan 3 dan menambah lelaki 1. Okey. Tapi kita ada option kedua. Kita boleh juga memilih 4. Betul ke tidak? Maka jalan kerjanya you kena buat tambah 1 lagi peristiwa. 8C4 darab. Perlu darab lagi tak 8C4 ni? Tak perlu. Tak payah. Kenapa? Sebab dah 4 orang. Sebab dah cukup 4 orang. So okay, goodbye. Sorry untuk lelaki tak boleh join. So tak apa. Okay. Sama dengan berapa? 742. 742. Bagus. 742. Faham tak untuk buat peristiwa ni? Faham. Calculation macam ni wujudnya selama ni tak ada wujud tambah kan? Kan? Selama ni memang tak ada tambah kan? Betul tak? Okay. Calculation kewujudan penambahan ini jika apa? Bila awak nampak je perkataan inequalities ni sekurang-kurangnya ataupun dia kata selebih-lebihnya, ikutlah bergantung kepada soalan. Jika wujud dalam soalan itu ayat-ayat ataupun perkataan ketaksamaan, awak ingat, aku tahu aku akan ada lebih daripada satu peristiwa dan bagaimana nak menggabungkan peristiwa-peristiwa itu, kita menambah. Faham? Boleh? Boleh. Okey. So faham untuk gabungan? Faham. Okey. Cikgu rasa gabungan is better than pilih atur. Sebab pilih atur awak nak kena fikir kedudukan, awak nak tahu dia secaman lah, macam-macam lah. Kan? Sebab awak nak menyusun. Okey. Jom kita baca soalan F. Okey. Awak rasa-rasa soalan ni pilih atur ke gabungan? Lepas awak baca soalan F. Pilih atur. Okey, kenapa awak kata pilih atur? Okey. Awak sebut soalan ini adalah pilih atur. Okey, kenapa awak kata pilih atur? Kat mana keyword yang awak rasa macam ni pilih atur ni?
Menyusun. Susun. Yes, good. Pandai. Ada perkataan menyusun. Okay, boleh? Faham? Boleh faham tak? Boleh. Okey, jom kita tengok. Saleha ingin menanam 6 daripada 9 anak pokok hiasan di taman bunga secara bulatan. Okay, be careful bulatan. Hitungkan bilangan cara dia boleh menyusun anak pokok tersebut. Ada formula dengan anda? Ada. Okay. So, nak menyusun secara apa ni? Bulatan. Okay. So, kejap. Cikgu tunjuk balik formula. Mana formula? Kejap Kejap. Okay. So, yang mana formula awak akan guna? Mengambil kira arah bulatan atau tidak mengambil, mengambil kira arah putaran atau tidak mengambil kira arah putaran? Tak. Tak ke mengambil? Tak. Okay. Kenapa awak kata tak? Sebab bila susun pun dia jadi bulat. Tapi kita nak susun apa? Anak pokok Anak pokok apa dia sebut tadi? Pokok hiasan. hiasan. Ya, anak pokok hiasan, dek. So, anak pokok awak tu mungkin macam-macam anak pokok. So, kita mengambil kira arah putaran. Faham tak? So, anak pokok tu, anak pokok hiasan ni, dia ada macam-macam anak pokok hiasan. Macam-macam lah hiasan dia. So, dia akan pergi kepada yang ini. So bila yang ni awak ada 2 pilihan. Sama ada yang pertama atau yang kedua. So pilihan anda yang mana satu? Pertama. Pertama. Anda yakin? Kedua. Dua. Pertama ke kedua? Kedua. Okey, kenapa kedua? Sebab dia nak ambil 6 daripada 9. Sebab dia select. Guna Dia semua. select. Betul. So kita memilih formula kedua. Sebab apa? Dia select lah. Bak kata sub select. Okay. So apa formula dia? NPR over R. Ya. Okey, apa jadi kalau kita tak hafal formula tadi? Awak rasa selamat tak kalau tak hafal? Formula tersebut yang lagi 4 kat bawah tu tak ada diberi dalam senarai rumus. Betul ke tidak? Betul. So, awak nampak tak impact dia jika anda tidak menghafal rumus-rumus tersebut? Okay, so kita tahu bulatan cek. Menyusun cek. Okey, tahu adalah pilih A, pilih atur. So formula yang kita pilih adalah NPR over R. So kita pilih pilihan yang keberapa? Formula yang kedua bagi ambil kira arah putaran. Tulis sikit nota. Baru senang awak nak ulang kaji nanti. Okey? Okay, ni formula kedua. Kalau awak nak tulis apa tadi? Select. Select apa? Adjective macam mana? Macam ni lah. Macam tu ke? Cikgu. Macam tu. Okay. Alright. Okay, so kita nak berapa? Dia kata kita nak 6 sahaja daripada 9. So, apa kita akan tulis kat sini? 9 6 bahagi dengan R. R kita berapa? R kita ada 6. Yes, bahagi 6. So jawapan anda berapa? 10 080. Yes. 1080. Ya, tepat sekali. Faham? Boleh?
Boleh. Boleh. Okey. Dalam permainan merebut kerusi, 8 orang kanak-kanak mengelilingi kerusi. Dengan diiringi muzik untuk merebut 5 kerusi yang disediakan. Cari bilangan cara permainan tersebut dapat dibentuk. Okey. Apa ni? Pilih atur ke gabungan? Kalau baca soalan pilih atur ke gabungan? Pilih atur. Okey, pilih atur. Siapa cakap? Dina cakap Ya cikgu. Okey. Dina cakap pilih atur. Kenapa pilih atur? Yang lain? Setuju. Setuju. Okey. So macam mana awak boleh tahu dia pilih atur? Sebab dia cakap bulatan kot. Sebab dia mention. Kita nampak dia mention bulatan tu kan. Dia macam nak juga awak tahu. Oh sebab mengelilingi tu kan. Ni kan. Betul tak? Betul. Okey. So formula yang mana ni? Ambil kira arah putaran atau tidak mengambil kira arah putaran? So awak tahu dah susunan dia secara bulatan. Okay, so bila sebut bulatan, awak tahu awak ada 2 option. Ambil kira ataupun tidak mengambil kira arah putaran. So? Ambil kira. Okay, kenapa ambil kira Mawada? Sebab yang tu kanak-kanak manusia. Ada jenis macam-macam. Betul lah tu. So, tapi kita tahu untuk di bawah ambil kira arah putaran ni, you ada 2 formula. Yang pertama adalah N tolak 1 faktorial. Yang kedua adalah NPR over R. So, yang pertama ke yang kedua? Pertama. Yang pertama. Okay. Pertama kedua. kedua. Silap. Okay. Kenapa kedua? Sebab dia ada 8 orang. Tapi 5 orang. je kerusi. Ya, betul. Dia ada 8 orang, betul tak? Betul. Tapi dia nak berapa je? 5. 5. Select. Betul tak? Sap. Okey, sahab. Okey, so 8 pilih 5 bahagi 5. Okey, boleh tak ni? Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okey, Boleh. 1, 3, 4, 4 Boleh Alright. Tulis notes tu. Nanti awak dah next nanti nak buat revision senang. Okey, H. Dalam satu jualan lelong di pasar malam. Okey, kat mana tu? Oi. Oh, okey. Godzilla. Nudge. Okey. Okey, kita boleh teruskan? Boleh. Okey. Dalam satu jualan lelong di pasar malam, terdapat 3 buah radio, 4 seterika, 2 kereta mainan dan sebuah jam tangan. Hitungkan bilangan cara barangan tersebut boleh dijual. Apakah ia? Pilih atur. Gabungan. Pilih atur. Pilih atur ke gabungan? Awak rasa pilih atur ke gabungan? Pilih atur. Kenapa awak cakap pilih atur? Pilih atur atau gabungan? Sebab dia minta bilangan cara. Okey. Sebab dia ada tak, awak nampak tak apa ni? Ayat ini menyuruh awak memilih. Tak ada. Tak ada. Yang dia cakap hitungkan bilangan cara barangan tu untuk dijual. Betul tak? Betul. Okey. So kita tahu bukan
Kan? So kita boleh padam lah. So ia adalah soalan pilih A, pilih atur. So kita ada berapa sampel total? 4. Oh, 3. 10. 10. Okey. 3 radio, 4 seterika, 2 kereta mainan, 1 jam tangan. So, apa dia? Boleh cikgu kata 10 factorial? Boleh. Boleh. Tapi Boleh. kita ada tak secaman? Ada. Ada. So secaman kita untuk radio 3 factorial, untuk seterika 4 factorial, untuk kereta mainan 2 factorial. Boleh? Boleh. Okey. So you ada 12,600 cara untuk anda menjual barang lelongan di pasar malam tersebut. Oh, ni rasanya sampai ke malam, sampai ke pagi tak habis lagi ni. Okey. Boleh? Faham? Faham. Faham. Okey. Cikgu. I love this question. Okay. Baca betul-betul soalan ni. Awak baca, cuba awak renung, awak rasa apa soalan ni? Dalam pertandingan acara perseorangan badminton, yang mana keputusan adalah sama ada menang atau kalah sahaja. Hamid berpeluang bermain sebanyak 5 perlawanan. Hitungkan bilangan cara keputusan perlawanan itu boleh berakhir. Acano? Betul. Apa yang betul? Apa yang betul? Pilih atur. Okey, awak kata pilih atur. Kenapa? Sebab dia tak suruh pilih. Dia tak suruh. Dia tak suruh memilih lah kan. You tak perlu choose apa-apa pun kan. So awak tahulah dia bukan gabungan. Okey. Baca lagi sekali. Dalam pertandingan acara persorangan badminton yang mana keputusannya adalah menang atau kalah sahaja. Okey. Hamid berpeluang bermain sebanyak 5 perlawanan. Hitungkan bilangan cara keputusan perlawanan itu boleh berakhir. So, any idea? Any idea anak-anak? Tak ada. Tak ada. Okey. Actually kita guna kaedah petua pendaraban. Kenapa? Dia dah mention dah, you ada berapa peristiwa? 2. Okay. You ada sama ada, choose you, pilihan you ada menang, kalah. Main berapa kali? 5. Okay. Kali pertama main menang kalah. Kali kedua main pun menang kalah. Kali ketiga main pun menang kalah. Betul tak? Kali keempat main pun menang kalah. Kali kelima main pun menang kalah. So, apa pasangan awak boleh buat? Mungkin awak kata menang, 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 menang. Betul? Betul. Betul. Okay. Ataupun menang, 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 kalah. Betul? Betul, kalau kalah cikgu. Kalah. Sedih benar ni. 5 kali main pun tak menang-menang. Kalah. So, ada banyak awak nak buat. Awak sanggup ke nak listing satu-satu? So, cikgu ajar apa hari tu? Kalau petua pendaraban? So, ni ada berapa? 2 pilihan. Ni ada berapa? 2 pilihan. Ni ada berapa? 2. So, apa awak buat? Ya, 2 darab 2, darab 2, darab 2. Faham? Faham. So dia dapatlah 2 darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. So jawapan dia berapa 2 darab 2, darab 2, darab 2. 32. 2 kuasa 5 Okay.
Faham? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. So hati-hati. Soalan begini juga boleh ditanya kepada anda lah. So make sure you hati-hati, you baca soalan yang elok-elok. Kalau you nampak macam benda tu agak pelik, macam dia bukan gabungan. Lepas tu bila baca, nak pilih macam mana ni? Dia tak suruh anda memilih. Cuma dia nak tahu bilangan cara keputusan itu boleh berakhir. So awak tahu kita ada satu lagi iaitu petua pendaraban. Okay? Boleh? Boleh. So awak kena ambil kira juga yang petua pendaraban ni. Okay? Alright. Okay, seterusnya. Soalan ni. Apa ni? Sebuah syarikat televisyen menawarkan 16 saluran. Okay, dia menawarkan ada 16 semuanya. Seorang pelanggan baru diberi peluang untuk memilih 8 saluran sahaja dalam satu pakej istimewa. Hitung bilangan pilihan yang mungkin jika saluran rencana dan sukan menjadi pilihan. So, Gabungan. yes, good. Soalan ini adalah soalan gabungan. So, awak boleh cam dah kan? Awak boleh identify either pilih atur ataupun gabungan. Dah Boleh Boleh. Boleh. Okay. So, calculation dia untuk yang pertama ni macam mana ni? Macam mana nak kira ni? Dia nak berapa? Dia boleh pilih berapa? 8. 8. Tapi jumlah saluran dia ada berapa? 16. 16. Tapi dia dah cakap dah. Mesti satu tu rencana, satu lagi sukan. Betul tak? Betul. Betul tak? Satu tu rencana, satu lagi sukan. Okey, untuk rencana. Okey. So satu sisa, satu. Darab. Untuk sukan. 1C1. Okey, 1C1. Tapi ada lagi tak? Cukup tak pilihan saluran yang dia pilih? Cukup tak? Belum. Belum. Tak cukup lagi berapa? 6. So C6. So C6 ni random lah sebab dia tak mention, betul tak? Betul. Okay, so you ambil berapa? 16. 16? 16? 14. Kenapa 14? Sebab 2 Tolak 2. Ya, tadi 14. Kenapa? Sebab awak dah guna untuk satu rencana, satu lagi adalah sukan. So tinggal 14 lah balance. Bukan lagi 16. So awak faham kenapa 6 di bawah ini? Faham. Faham. Sebab 6 campur 1 jadi 7, campur 1 lagi jadi 8. Sebab dia hanya boleh memilih 8 saluran sahaja. So jawapan awak adalah berapa 3003. 3003. Yes, 3003. Okey. Boleh faham Okey. B. B ni apa pula dia punya syarat? Saluran kartun bukan satu pilihan tetapi memilih saluran Al-Hijrah. Macam mana tu? Tak faham. Tak faham. Saluran kartun bukan satu pilihan. Maknanya dia tak nak kartun. Sebab dalam 16 saluran yang ditawarkan oleh syarikat televisyen ni, salah satunya adalah kartun. So dia tak nak kartun. Macam-macam mana pun dia tak nak kartun. Tapi dia kata macam-macam mana pun dia nak channel Al-Hijrah. So yang dia nak berapa? Yang confirm dia nak? 1. So 1C1 iaitu Al-Hijrah. Al-Hijrah. Bagus ni, Islamik gitu. Okey. So cukup tak saluran yang dia pilih? Tak. Okey, berapa tak cukup lagi? Lagi 7. Lagi 7. Okey, awak tahu C7 awak siap-siap letak kat bawah. Tapi balance pilihan saluran 14. 14. okey. Kenapa bukan 15?
Sebab dia Sebab tak dia tak nak dua. katun. Satu tak nak, satu dah ambil. Okey, sebab dia tak nak satu. Betul tak? 14 ni kenapa? 14 ni sebab dah reject kartun. Betul tak? betul. Reject kartun. Okey. So jawapan awak berapa? 1C1 darab 14C7. Dapat berapa? 3, 4, 3, 2. Berapa? 3, 4, 3, 2 ibu. 3, 4, 3, 2. Oh, bagus. Syami ke tu? Suara saya macam bapak ibu. Suara awak macam siapa? Macam bapak-bapak lah. Manakala garau. Aduh, Syami. Buat lawak pula di malam hari ya. Okey. Adel ada tak Adel malam ni? Cek sikit. Siapa yang ada? Ada Afrina, Haziq, Anaj, Sofia, Lokman, Erman, Azia, Ezan, Nafis, Sab. So, laki kita tak ada siapa? Adel dengan Akmal. Mana Akmal? Tidur. Tidur, Sab. Ya Allah, tolong. Akmal tidur. Astaghfirullahaladzim. Bila je dia tak tidur Waktu pukul 3 pagi dah bangun. Lepas tu kita kena buat kelas pukul 3 pagi ke apa? Waktu PJ. Okey, tahulah cikgu. Nik, Hanan, El, Dina, Adriana, Aimi, Hana Sofia, Afika, Elisha, Mawada, Diana, Syami, Syakira. Akmal balik tak? Mestilah balik kan? Minggu ni minggu balik takkan dia duduk asrama seorang. Okey. Ramai tak ada ni. Fatin tak ada kan? Ramai tak ada ni. Okey, tak apa. Kita teruskanlah dulu. Okey, jom. Ni, okey tak ni? Cikgu K mana cikgu yang nombor 1? Nombor 1 tak ada K, dah ada N je. Nombor 2 ada K. Okey. Okey, ni ada K. Okey. Okey tak tu? Boleh buat tak? You boleh buat tak? Kita cuba nombor 1 dulu. Cikgu pun baru nak cuba. Jom kita cuba. Okey. 6P4/3. 6 pula. NP4/3 sama dengan N tolak 1 P3. Okey. Apa formula NCR? NPR? NPR adalah sama dengan N factorial bahagi N tolak R factorial. yes, ni formula dia. Betul tak? Setuju anak? Setuju. Setuju. Okey. So apa yang boleh kita buat? Okey, jom kita buka dahulu NP4 ni. Boleh? So kalau cikgu buka NP4, dia jadi apa? N factorial per dengan N tolak 4 factorial bahagi 3. Setuju tak? Ni jadi ni. Setuju? Setuju. Okey. Sama dengan sama dengan N tolak 1 factorial bahagi N tolak 1 tolak 3 factorial. Betul tak? Okey. Lepas ni kita boleh selesaikan ni yang bawah ni. Ni adalah N factorial per dengan 3N tolak 4 factorial. Setuju tak? Setuju kan? Setuju. Sama dengan N tolak 1 factorial per dengan N tolak 4 factorial. Okey. Setakat ni faham? Faham? Faham. Faham. Okey, jom.
Apa kita nak buat ni? Macam mana kita nak kira ni? Okay, kita hati-hati. Kita buka lah dulu. Okay, cikgu buka atas dululah kot. Cikgu try buka atas dulu Okay. Untuk n factorial ni, kalau kita buka dia start dengan apa? N tolak 1, n tolak 2, n tolak 3, n tolak 4. Betul tak? A dia samalah dengan bawah per dengan 3 n tolak 4 factorial. So saya tutup. So betul tak ni? Boleh cancel out. Nampak? 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 Okey. Sama dengan kalau yang atas pula. Yang ni dia jadi n tolak 1, n tolak 2, n tolak 3, n tolak 4 factorial. Sekejap Cik Sol. Per dengan n. So ni boleh cancel. Setuju? Setuju. Okay. So, lagi? Okay. Yang tinggalnya adalah n tolak 1, n tolak 2, n 3. Per dengan 3. So, n tolak 1, n tolak 2, n tolak 3. Okay. Okay. So, nampak tak? Kiri kanan ni sama. So, bila sama, awak boleh cancel lah. Betul tak? Kiri kanan sama kan? Betul. Okay. So, tinggal apa? N per 3. Kat sini, sebelah sini 1 lah. Kan? Bila potong 1 lah kan? So, 3 ni boleh angkat naik ke atas. So, therefore, N awak sama dengan 1. Bukan 3. Salah. 3 betul. Okay, baru betul. Tu bukti tak tidur lah tu. Okay, so boleh? Boleh kira tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh. So ni awak kena banyak latihan. Sebab awak mengira sesuatu yang bukan nombor. Bukan nombor. Nombor adalah nombor. Tapi awak menggunakan formula. Memang ini adalah root cause of pilih atur itu sendirilah. Okay. Macam mana wujudnya formula ini. So awak sedang menggunakan formula dan juga kefahaman algebra di mana mana boleh cancel out, yang mana sama kiri kanan. So itu semua konsep algebra awak sahaja. Okay, boleh tak? Boleh. Boleh. Cikgu saya nak tanya. Boleh. Tanya apa? Dengar. Dengar tak? Saya katakanlah waktu tu saya nervous. Lepas tu saya just terus potong semua dia n per 3 sama dengan 1. Yang mana? Maksudnya yang n tolak 4 tu boleh saya potong terus dalam satu baris yang sama. Okay, awak buat macam ni Okay, yang ni step ni step kat situ Yang bawah. Bawah. Yang bawah tu saya just potong sekali je. Yang mana Baris ke berapa? Kita ada potong 2 baris tu kan? Yang ni. 2 baris tu saya jadikan 1. Just potong. Kalau saya nervous lah. Maksud awak potong macam ni Ni dengan potongan ni potongan ni macam tu ke? Kita tak potong. Okay. A per B sama dengan B per A. Boleh potong tak? Boleh potong tak A dengan A, B dengan B ni? Boleh.
Ya, tak boleh tahu pun. So samalah konsep dia. Awak jangan potong tu, dia kena potong atas bawah. Cancel out dia dari atas bawah kan? Kalau fraction. So tu awak kena faham. Kalau awak rasa awak nak buat tu, awak try dulu. Kalau A per B, B per A. Kita boleh potong tak? Kita boleh potong tak? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh tak nak buat macam ni? A dengan A, B dengan B Tak ni? boleh. Tak boleh. Tak boleh. Apa yang awak perlu buat? Awak kena darab silang. Darab So dia akan silang. jadi A square equal to B square. Am I right? Faham? Betul. Faham. Okay. So be careful be careful. Tak apalah, baguslah tanya. At least kadang-kadang kita tak perasan benda-benda macam tu. So itu adalah kefahaman algebra yang awak perlu tahu. Bagus soalan tu. Walaupun nampak macam, betul lah awak kata awak nervous. Bila nervous ni kita nampak benda bersilang, kita rasa betul je kan sebab kita nampak sama. So tapi awak kena faham betul-betul hakikat dia, macam mana you nak cancel out. Okay, boleh? Boleh Boleh. Okay. Alright. Bagus. Apa ni? Perbincangan yang bagus. Okay? Alright, jom kita tengok yang ni pula. Macam mana ni? Macam mana ni? Jawapan dia apa Jawapan N dengan K dia apa Sekejap, cikgu tengok jawapan je. Soalan nombor berapa ni? Berapakah nombor soalan ini? K. K. N10 K5. Macam mana? Ada idea anak-anakku nak jawab soalan ini? Ada tak? Mesti lama awak fikir kan? Assalamualaikum. Ada orang tak tu? Ada je cikgu. Tapi tak tahu. Okey. Kalau saya tunjuk mesti awak. Cikgu macam tu je ke? Macam tu je. Okey, tengok. 2 Roman. 9C5 sama dengan N tolak 1 C 2K tolak 5. Apa simbol di antara 2 C tu? Apa simbol di antara 2 C tu? Sama dengan. Ya, pandai, sama dengan. Dek, ni C tak? Ni C kan? Ya. Ni pun C. So boleh cikgu kata N tolak 1 sama dengan 9, maka N sama dengan 10. 2K tolak 5 sama dengan 5, maka K sama dengan 10 bahagi 2. K sama dengan 5. Siap, dek? Sebab apa? Sebab apa? Sebab sama dengan. Ya, 9 ni sama dengan yang ni. 5 ni sama dengan ni. Tu je sebenarnya tu. Tak payah kembang-kembang pun. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Dia kadang-kadang soalan tu dia buat kita rasa macam apakah kita akan buat benda-benda yang you all mesti akan cuba buat macam ni, buka-buka apa semua kan. So janganlah fikir kadang-kadang tu awak janganlah fikir macam complicated sangat. Bila soalan-soalan simple macam ni pun dia boleh tanya. Okay, sebab dia nak tahu awak faham ke tidak. Okay, boleh? Simple je question tu. Boleh. Boleh. Okay. So, kita pergi lagi kepada soalan seterusnya. Okey, pasu pula. Okey, terdapat 8 buah pasu bunga yang akan disusun secara bulatan. Confirm lah. Bila sebut bulatan je awak tahu dah ni soalan apa ni? Pilih Atur. Pilih atur. So pilih atur bila itu pasu bunga. Bunga mesti berbeza-beza. Maka awak tahu
Yes, sama ada N tolak 1 faktorial ataupun N PR over R. Am I right, Dek? Ya. So, yang atas ke yang bawah formula awak? Yang bawah. Yang bawah. Kenapa? Select. Select. Sebab dia ada 8 tapi dia hanya nak 6 sahaja. Betul tak? So, jalan kerja awak simple sahaja. 8P6 bahagi 6. Boleh nak? Boleh. Boleh. Okey. Selesaikan persamaan ini. Saya dah confused dah. 7 tu besar ke 7 tu kecil? Sebab dia duduk sebelah. Dia 7 CR macam ada benda tak kena je dekat soalan ni. So saya double check dulu soalan ini sebelum kita buat. Boleh tak? Saya double check dulu dengan Cikgu Suzana dengan Cikgu Siti. Saya tengok typing error ke apa ke. Saya kena double check dulu. Okay? Boleh mungkin Boleh. typing error ataupun mungkin betul ke. Tapi saya tak pernah jumpa lah soalan begini. Saya duk sedap 7 CR lah, 5 CR. Tapi saya tak beranilah sebab saya seorang je, tak ada orang nak confirmkan. So saya akan bincang semula dengan Cikgu Suzana dengan Cikgu Siti. Boleh? Boleh Okey. Boleh. Okey, jom kita main susun-susun kemah pula. Okey. Awak tengok betul-betul kemah ni. Okey, terdapat 10 buah kemah yang disusun seperti rajah di bawah. Nampak 10 tu? Okey. Jika terdapat 4 buah kemah berwarna kuning disusun secara bersebelahan, cari bilangan susunan yang mungkin dapat dilakukan. Okey, macam mana, Dek? Acano. Kita tak nampak warna sekarang ni. Dia kata jika terdapat 4 buah kemah berwarna kuning. So cikgu katakan ini kemah pertama yang kuning, kedua, ketiga, keempat. Dan dia perlu disusun secara bersebelahan. Setuju, Dek? Setuju. So apa kita akan buat? Yang bersebelahan ni memang dah satu geng dah, betul tak? Betul. So kat sini betul tak? 4 faktorial. Betul. Okay, selebihnya 6. 6 faktorial. Betul. Pandai. So 4 faktorial, darab selebihnya adalah 6 faktorial. Tetapi Dek, bila salah, tak ada sama dengan lagi. Awak ingat apa cikgu kata? Bila bersebelahan, awak kena consider siapa? Kedudukan. Yes, kedudukan. So awak boleh enjak bagaimana kedudukan dia ni? 7. 7. Tak tahu. Tak tahu. Cuba tengok betul-betul. 7 ke? Adakah awak akan kira macam ni? Sini, gini, macam ni. Setuju ke? Tak. Tak. Kenapa tak? Sebab awak ada 2 lapis. Betul tak? Dia bukan susun secara sebaris macam tu. Memang sebaris tapi dia ada 2 lapis. Dia ada atas bawah. So setuju tak cikgu kata? Kalau bahagian atas ni, ini yang pertama. Satu lagi adalah awak susun macam ni. Setuju? Setuju. Ini yang kedua. So, untuk baris ni dia ada 2 susunan je. Betul? Betul. So, dekat bawah juga pun akan ada 2 susunan. Yang pertama dia akan buat macam ni. Setuju? Yang kedua dia buat macam ni. Sebab dia tak boleh lebih sebab satu baris tu dia mesti ada 5 10 je. Faham? Faham. So ada berapa kedudukan yang awak boleh susun? 4. So which is darab dengan 4. So awak kena fikir juga logik
pada kedudukan itu. So you kena cuba, you kena tengok. You tak boleh main labeling 1, 2, 3, 4 macam cikgu ajar sebelum ini. So be careful. Boleh anakku? Cikgu, secaman dia tak payah ke? Secaman. Kena secaman ke? Tak payah. Kenapa tak payah? Sebab dia kata jika kot. Kena kot. Sebab Kena dia ada kot. 4 yang sama. Part yang sama, warna kuning. Ya. Tapi tak Tapi tahulah. tak tahulah. Jawapan dia awak dapat berapa? Kalau kira ni dapat berapa? Berapa puluh? Berapa puluh ribu? Puluh ribu kot tu. 69,120. Oh, jawapan dia betul, 69,000. Ni jawapan dia. Ha. Ya. Tapi kalau kita tengok ada secaman kan? Sebab dia kata dia mention 4 kemah itu disusun bersebelahan dan 4 kemah itu berwarna kuning. Kalau saya jadi awak pun saya akan buat bahagi 4 faktorial. Am I right, Dik? Betul. Betul tak? Betul. Mungkin jawapan tu salah. Kalau saya jadi awak pun saya akan divide by secaman lah. Kan? Betul tak? Betul. Betul. Sebab yang lain tu kita tak tahu sebab dia tak cakap warna kan. Tapi yang confirmnya 4 buah tu berwarna kuning. So confirm kemah itu adalah kemah secaman. Okay, good. Bagus. So jawapan kita berapa? Bahagi dengan 4 faktorial? 2880. 2880. 2880. Macam tu ke? Okay. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. So, soalan seterusnya O. Sebuah pusat jualan tanaman bunga hiasan terdapat 7 buah pasu bunga melati. Hayo, jap. 7 pasu bunga melati, 5 pasu bunga amarilis dan 6 pasu bunga lili. Puan Nora kebetulan ingin membeli 3 pasu bunga melati. Dia nak beli berapa je? 3 melati, 2 amarilis, 4 lili. Okay, so apa ni? Soalan pertama, cari bilangan cara Puan Nora boleh membeli bunga-bunga tersebut. So, pilih atur ke gabungan? Gabungan. Yes, gabungan. Sebab apa? You have to choose. Betul tak? Betul. Betul. So, 1 untuk melati. Melati dia nak berapa je? 3 3. 7 Siti. Setuju? Okay. Lepas tu dia beli amarilis. Amarilis pula dia nak berapa? 2 je. Amarilis ada berapa? 5. 5 C2. Darab dengan. Lepas tu lili. Lili ada berapa? 6. 6. Tapi dia nak berapa? 4. 4. 6 C4. So berapa jawapan dia? Lima 250. Alright, 5250. Dapat? Faham? Faham anak? Faham. Okay, last but not least. Nombor 2. Okay. Seterusnya, Puan Nora ingin menyusun pasu-pasu bunga tersebut. Dia dah pilih dah ni. Dia pilih berapa? Dia pilih berapa semua? Okay. Dia pilih berapa? 12. 1, 3 campur 2 campur 4. Berapa? 9. Betul tak? Betul. 9. Sebab dia beli berapa? Dia beli 9 je. Betul tak? Ya.
Okey, Puan Nora beli 9 pasu. Okey, daripada 9 pasu tu dia pun bawa balik kat rumah. Lepas tu dia susun. Dia kata dia nak susun pasu bunga tersebut dalam bentuk bulatan. Di perkarangan rumahnya. Cari bilangan cara dia menyusun pasu bunga itu. Okey, soalan saya. Okey, confirm. Dia kata bulatan. So soalan 2 Roman ni dah jadi apa? Pilih atur. Ya, ini yang maksud saya hari tu. Awak jangan terkejut. Dalam satu soalan, dia boleh atas gabungan, bawah pilih atur. Atas pilih atur, bawah gabungan. Dia boleh campur. Dia tak ada rules. Oh, tak boleh kena pisah-pisah, tak. Sebab dia dalam satu bab, so dia boleh tanya dalam, dia combine terus dalam satu soalan. Boleh? Boleh. Okey, so bila sebut bulatan, awak tahu dia adalah pilih atur. Okey, bila tahu pilih atur, awak tahu ia adalah bulatan. So bila bulatan, awak kena ambil kira arah putaran ataupun tidak mengambil kira arah putaran. Ambil kira ke tak payah ambil? Ambil. Okey, kenapa ambil? Bunga Banyak dia lain-lain. jenis. Ya, bunganya berlainan. Faham anak? Faham. Faham. So, kita akan pilih apa ni? Lepas tu kita ada pula formula dia. Berapa? N tolak 1 faktorial ataupun MPR over R. Number 1 or number 2? Berwan. Number 1. Kenapa? Dia Sebab dia ambil guna semua. Ambil semua. So 9 tolak 1 faktorial. Boleh, Dek? Ada lagi tak? Dah? Settle? 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 Settle. Okey, sama dengan berapa? 40,320. 40,320. Anda yakin? Soalan cikgu. Oh, secaman. Ya, ada secaman. Hati-hati. Betul tak you ada 3 pokok melati, 2 pokok amaryllis, 4 pokok lili. Adakah semua ketiga-tiga itu sama jenis? Tidak. So awak ada 3 melati. So dia akan jadi bahagi 3 faktor. Darab dengan 2 amaryllis. Darab dengan 4 lili. Sebab ketiga-tiga jenis pokok itu adanya repeatan kekerapan pada bilangan pasu dia. Betul tak? Be careful, soalan ini mewakili adanya situasi secaman. Sebab ini siapa? Ini adalah melati. Betul tak? Betul. Ini adalah amaryllis. Dan ini adalah bilangan kekerapan untuk bunga lili. So berhati-hati dengan secaman. Faham anak? Faham. So jawapan dia berapa jadi? 140. Ya, 140 sahaja daripada ribu-ribu tadi disebabkan oleh secaman. Faham? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. So, soalan-soalan di bawah ini merupakan soalan-soalan SPM. So, saya nak awak cuba. Dia ada repetition je. Ada contoh-contoh di atas. Cuma, saya nak bincang soalan yang ini. Okey. Saya suka soalan ni. Soalan nombor 16. Yang lain tu awak cuba buat sebab jawapan ada dah kan kat bawah kan? Jawapan ada dah kat bawah, dekat belakang tu. So awak boleh cuba buat. Okay, kalau tak boleh, boleh bincang dengan saya.
Okey, nombor 16. Saya nak bincang malam ni. Sekarang dah 10.21. You ada lagi 9 minit untuk kita dismiss kelas. Okey. So kita tengok nombor 16. Soalan apa ni? Pilih atur. Pilih atur. Okey. Seorang cakap pilih atur. Lagi. Dia kata rajah menunjukkan 2 garis lurus yang selari dengan 4 titik pada PQRS pada garis satu garis lurus, dan lagi kat bawah tu dia ada 8 titik pada garis lurus yang lain. Okey. Soalan yang pertama. Cari jumlah, hitung jumlah segitiga yang dapat dibentuk dengan menyambungkan 3 daripada 12 titik sebagai bucu-bucu segitiga itu. Dek, macam mana nak buat ni? Ni tajuk apa ni? Apa soalan ni? Pilih atur pun. Pilih atur. Okey. Awak kata pilih atur, ada ada orang lain nak cakap benda lain? 7 minit yang terakhir. Ada nak cuba? Tak ada? Ada, tak ada? Okay. Soalan ini merupakan soalan gabungan. Okay, I will show you. Come. Macam mana gabungan? Macam mana nak jawab? Okay. Baca soalan. Dia kata jumlah segitiga yang boleh dibentuk dengan menyambung 3 daripada 12 titik. 3 je. Dia nak sambung 3 je dari 12 titik. Okey. Setuju tak kalau saya kata segitiga pertama yang saya boleh bina adalah begini? Saya sambung 3 betul? Betul. Dan satu lagi saya boleh pilih macam ni. Situasi begitu. Setuju? Setuju. Setuju. So, awak ada 2 peristiwa. Ini peristiwa pertama, ini peristiwa kedua. Sebab itu sahaja sambungan yang berlainan peristiwa. Kalau awak buat yang lain, dia akan jadi samalah, repetition. So, dia bukanlah peristiwa lagi. Betul? Okey. Untuk peristiwa pertama. Segitiga pertama ni dia macam ni. Okey. Ni, okey. Apa jalan kerja dia? Okey. Atas ni ada berapa titik? Garis atas ada berapa titik? Garis 2. atas semua. Ada semua, jumlah semua N. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tapi kita guna berapa? 2 sahaja. So, 4C2. Darab dengan bawah ada berapa? 8. 8 tapi kita guna berapa untuk peristiwa segitiga pertama ni? 1. So, 8C1. Sebab apa? Kenapa gabungan? Because you have to choose. Titik mana yang you nak dan you tak guna semua titik yang you ada. Okay, faham? Faham. Untuk peristiwa kedua iaitu segitiga kedua. Segitiga kedua you buat macam mana? Atas macam ni, bawah pula 2. So, jalan kerja dia adalah 4C1 darab dengan 8C2 C2. Sebab apa? Okay. Tengok cukup tak bilangan bucu? 1, 2 tambah 1, 3. Yang ni pun 1 tambah 2 pun 3. Memang kita ambil 3 bucu je. Tapi kita memilih daripada bilangan titik-titik yang ada. So, barulah awak kira dan awak tulislah jawapannya. Faham?
Faham. Faham. Okey. Okey. Jawapan dia berapa? Oh, jawapan dia 160. Betul ke 160? Ke tak dapat? Betul. Betul? Dapat 160? Dapat. Dapat. Okey. B, dia kata apa? Hitung bilangan segitiga yang boleh dibentuk bilangan segitiga yang dibentuk itu mengandungi titik Q. Macam mana? Hitung bilangan segitiga yang dibentuk itu mengandungi titik Q. Dia nak Hmm. titik Q. Ada titik Q. Macam mana? Ada idea? Jawapan dia berapa? Jawapan dia berapa? Oh, 52. Macam mana? Hitung bilangan segitiga yang dibentuk itu mengandungi titik Q. Titik Q. Banyak kali cikgu ulang. Macam mana? Tak tahu. Ada idea cikgu. Tak ada idea? Tapi ada 3 ke cikgu? Dia kata bilangan segitiga, dia mesti 3 bucu. Betul tak? 3 titik ke cikgu? Bilangan segitiga yang dibentuk itu mengandungi titik Q. Cikgu, kalau buat 1C1, itu untuk titik Q kan? Lepas tu darab dengan 11C3, 11C2. Sebab 2 tu lagi 2 titik. Lepas tu 11 tu baki semua titik, tolak titik Q. Okey, dapat berapa Dina jawapan? Dia dapat, sekejap 55. Siapa tadi? 1C1. 1C1 1 lah, betul tak? Okey, lepas tu 11 balance C2. titik. Kita ada berapa titik semua? 8 campur 4. 12. Lepas tu tolak titik Q. Jadi 11, betul? Betul. So 55. Jawapan dia tadi berapa? Jawapan dia 52. 52. Itu je saya boleh fikir. Lagi orang lain? Satu C1, 11 C2. Betul? Orang lain? Sekejap
Sekejap eh. Ha. Orang lain tak ada idea? Tak ada idea? Ni idea macam Edina tu. Okey. Okey. Saya betulkan sikit je. Saya murnikan sikit je idea Dina. Boleh Dina? Boleh Dina? Boleh. Dah nampak dah tu idea tu. Bagus. Cikgu suka. Tapi cikgu murnikan sikit. Tapi bila kira cara Dina tadi dapat 55. But the answer is 52. Betul tak? Okay. Betul. Okay, so mesti ada error kat mana-mana yang kita tak consider lah. Maksudnya tu kan, sebab kita dah terlebih 3 cara. Sedangkan dia ada 52 cara saja ataupun 52 bentuk saja. Idina dah terlebih 3 bentuk. Okay. Okay. Are you ready? Yes. Ready? Yes. Okay. Sebab dia kata dia mention titik Q. So kalau exam masuk macam ni, awak ingat apa saya ajar, awak ingat apa consideration yang saya consider untuk situasi bila sesuatu titik itu disebut. Ada 10 lebih 3 minit. Boleh ke ni? Saya rasa assume dalam 10.40 lah kita habis. Boleh ke? Boleh. Boleh Okay. Ni titik Q. Dek, ni titik Q. Okay. So setuju tak segitiga pertama mungkin kita buat macam ni? Betul tak? Betul. Okay. Dina buat tadi dah betul dah Dina. Dina kata 1C1 untuk Q. Okay. 1C1 untuk Q. Betul tak Dina? Okay. Betul. Tapi Dina kata Dina nak darab dengan 11. Kenapa 11 Dina? Sedangkan 2 lagi titik ini kita hanya ambil pada garis lurus di bawah sahaja tanpa kita ambil pun titik di atas. Setuju dengan saya? So betul tak kat sini kita akan buat 8C2? Bukannya 11C2. Setuju anak? Setuju. Setuju. Okey. Tetapi kita ada satu lagi peristiwa. Mungkin kita boleh buat macam ni. Ini adalah peristiwa pertama segitiga yang kita ambil macam ni. Betul tak? Dan betul tak kita boleh juga buat macam ni? Setuju? Setuju. Okey. So, bila kita buat macam tu, okey, yang ni panjang sikit jalan kerja dia. Okey. 1C1 yang pertama ini adalah untuk Q. Darab. Okey. Titik yang satu lagi ni random. Siapa-siapa pun dia boleh ambil. Betul tak? So balance titik. You ada 3. So 3C1. Sebab ini adalah untuk bahagian atas. Garis lurus bahagian atas. Okey. Untuk bahagian bawah memang you ada 1 je titik. So 8C1. Okey. Boleh adik? Boleh. Boleh. So jawapan berapa ni? Alamak, mana? Hilang. Jawapan berapa? Sekali tak dapat. Dapat tak? Dapat. Dapat? Dapat 52. Dapat 52? Dapat. Alright, 52. Okey. Okey, boleh. Faham? Faham. Faham. So, bila dia stickkan huruf mana dia nak, macam tu kita kena fikir. Dia masih lagi kita ambil consider 2 jenis segitiga tadi kan? Satu bucu kat atas, satu lagi bucu kat bawah. Betul tak? Tapi bila dia main dengan dia dah lock, oh saya macam mana saya nak juga huruf ni. So bila lock macam tu awak kena fikir macam cikgu ajar ni. Begitulah awak berfikir. Boleh?
Boleh anak-anakku? Boleh. Boleh. Okey. So ini untuk malam ini. So soalan-soalan yang soalan-soalan lain ni adalah soalan-soalan SPM. So please do buat. Jawapan semua ada dah. Kalau rasa tak okey, rasa macam tak boleh jawab, ada rasa macam confused, bagi kita boleh bincang, boleh je mesej saya. Ataupun kalau mungkin awak nak bincang sama-sama awak dulu, cuba dulu. Boleh, Dek? Boleh. Boleh. Okey. Terima kasih untuk kelas malam ini. So saya sangat berpuas hati awak hadir. Okey. Nanti